Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kementerian Pengajian Tinggi KPT tidak menyekat mahasiswa di negara ini menyokong dan terbabit dalam parti politik termasuk berkempen pada pilihan raya negeri PRN. Bercakap kepada pihak media selepas majlis pertukaran dokumen persefahaman antara Universiti Malaysia Terengganu UMT dan Persatuan Nelayan Kebangsaan di UMT di Kuala Nerus Terengganu, Menteri Bertanggungjawab Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pihaknya cuba tidak membenarkan mahasiswa membawa politik kepartian masuk ke dalam kampus. Sementara itu, ketika ditanya sama ada pihak KPT akan menyediakan pengangkutan kepada mahasiswa pulang mengundi, beliau berkata tiada keperluan berbuat demikian kerana kebanyakan penuntut sudah cuti semester. Seiring usia 21 tahun kewujudan Universiti Malaysia Pahang UMP menelusuri kegemilangan, universiti berkenaan kini dijenamakan sebagai Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah atau UMPSA. Sementara itu, Naib Chancellor UMPSA Profesor Datuk Dr. Yusri Zainuddin berkata penjenamaan UMPSA bertepatan dengan visi ke arah sebuah universiti teknologi terunggul. Akhir sekali, Nurul Nazia Jasni, seorang pelajar di College Vocational Keningau, KVK Sabah, terpilih sebagai seorang daripada calon 50 terbaik bagi Anugerah Global Student Prize GSP anjuran Vaki Foundation United Kingdom. Pelajar berumur 19 tahun dalam jurusan Diploma Bakery dan Pastry di KVK itu adalah satu-satunya pelajar dari Malaysia yang berjaya melayakkan diri untuk anugerah GSP bagi tahun ini yang menawarkan hadiah berjumlah $100,000 kepada pemenang. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Malaysia sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian biodiversiti dan tersenarai sebagai 17 negara mega diversity di dunia. Jabatan Perikanan Malaysia berusaha untuk mengenal pasti dan menambah bilangan kawasan sentuari perikanan darat bagi spesies hidupan air tawar yang terancam. Spesies akuatik asli terancam kesan daripada pembukaan tanah, pengesuaian sungai dan pelepasan umum spesies asing. Anda boleh membantu mengatasinya melalui pemantauan oleh komuniti, mempromosi spesies ikan asli, aktiviti penguatkuasaan, kerjasama pintar melalui jaringan pihak berkepentingan dan memperkasa komuniti setempat melalui rasa pemilikan terhadap sungai. Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my. Lindungi ikan asli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ومن عدو من الإنس والجن ومن الشيطان وإبليس وما يطير في الهواء وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Pesona di Zahra, Syara @ IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas @ IKIM, Kelvin bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan bacaan surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh nak buka tirai pertemuan Aspirasi 10.1. Perkongsian untuk edisi hari ini di Isnin pagi 31 Julai 2023 bersamaan 13 Muharram 1445 Hijriah. Moga baik-baik dalam pertemuan kita ini. Terima kasih tim Warna Pagi yang sama-sama bawakan perkongsian sebentar tadi bersama dengan sahabat pendengar. Saya akan teruskan lagi selama 3 jam pertemuan kita sehingga 1 tengah hari nanti. Okey, walau apapun jua, jom sama-sama kita ingat yang baik-baik setiap hari supaya kita punyai ciri-ciri yang sentiasa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, iaitu kita bersyukur dengan nikmat yang ada. Kita banyak melakukan kebaikan dan lebih kualiti. Okey, dan segala kebaikan yang dilakukan mampu dialirkan serta diteruskan oleh zuriat keturunan kita. Itu yang sama-sama kita nak sebar-sebarkan lagi mesej kebaikan dalam kehidupan kita ini. Okey, selepas ni kita akan sama-sama dengarkan rancangan Pesona di Zahra. Kita nak berhibur dahulu bersama dengan lagu dendangan dari Ustaz Fakrul, Ustazah Farhatul Fairuzah dan juga Ustaz Tarmizi. Lagunya Cahaya Petunjuk Rahmat. Jom sama-sama dengarkan. Okey, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pimpinan, cahaya petunjuk juga rahmat. Ingatkanlah kami
kepadanya sikap penghormatan terhadap junjungan Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah kewafatannya. Begitu juga dengan sikap memulia dan mentakzim baginda, merupakan komitmen yang mesti dilakukan seperti mana berlakunya ketika hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sikap pentakziman ini harus dizahirkan ketika nama baginda disebut, ketika hadis diucapkan, ketika sunnah dibicarakan, ketika nama baginda didengar, ketika sirahnya diriwayatkan, ketika berinteraksi dengan keluarga dan keturunan baginda. Begitu juga ketika mentakzim para ahli bait dan para sahabatnya. Sidi Abu Ibrahim At-Tajibi radhiyallahu anhu berkata, wajiblah bagi setiap pribadi mukmin setiap kali menyebut atau disebut kepadanya tentang junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk merendahkan hati, khusyuk, mensopankan keadaan diri dan berhenti dari pergerakan anggota. Hendaklah dia apabila menyebut atau disebut kepadanya tentang junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam merasai kehebatan dan kebesarannya, dengan sekira-kira itulah yang akan dirasai kalau dia menghadap junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lagi hendaklah seorang mukmin itu beradab kepada baginda sallallahu alaihi wasallam seperti mana adab yang dituntut Allah Subhanahu wa taala dalam berinteraksi dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadi Abdul Fadl rahimahullah taala mengomentari kenyataan tadi dengan katanya, seperti itulah sikap salafus saleh para pendahulu kita dan imam-imam agama kita di zaman-zaman terdahulu ridwanullahi alaihim ajmain. Adapun Al-Imam Malik radhiyallahu anhu apabila disebutkan tentang junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, maka akan pucatlah beliau dan membongkok badannya. Hal itu menyebabkan para muridnya merasa simpati dan serba salah. Satu hari beliau ditanya tentang halnya itu, lalu menjawab, "Aku tidak melihat ada kewajarannya kritikanmu terhadap halku itu. Sesungguhnya, aku telah melihat Sidi Muhammad bin Al-Munkadir yang merupakan penghulu para qari Al-Quran. Tidaklah kami menanyakannya tentang suatu hadis, melainkan beliau menangis sampai kami jatuh kasihan padanya. Dan sesungguhnya aku telah melihat Al-Imam Ja'far As-Sadiq yang beliau itu suka bergurau dan banyak tersenyum. Namun, jika disebutkan kepadanya junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi pucat besilah wajahnya. Sesungguhnya Sayyidina Abdurrahman bin Al-Qasim, cucu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhum, apabila menyebut junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang pun memandang kepada air mukanya yang berubah seperti hilang darah. Lidahnya jadi kering, tak mampu berbicara lagi kerana merasai kehebatan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Dan kami kurniakan lagi kepadanya, keluarganya, dengan sekali ganda ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Surah Sad ayat 43. Bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan perkongsian ilmu panduan kekeluargaan menerusi rancangan Pesona di Zahra. Orang perempuan macam tu cerewet tak? Tak semestinya. Kalau kita berurusan dengan orang mata, jangan kecil hati. Yang bersiaran setiap hari Isnin jam 10.15 pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Pesona di Zahra hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Heran betul lah. Rumah awak banyak kucing. Tapi sofa cantik je. Tak ada koyak pun. Kucing tak cakar ke? Ini sofa Ella Furniture. Sofa anti cakar. Itulah aku biarkan je si Oyen duduk atas sofa. Bulu pun tak lekat. Anda yang beli kucing tu, nak masuk rumah baru atau nak beli sofa, dapatkan sofa Ella Furniture. Fabrik anti cakar dengan 200 warna untuk disepadan dengan dinding rumah. Layari FB Ella Furniture Malaysia atau ke showroom di Bukit Jelutong, Shah Alam. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmul Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azmul Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bual bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana.
Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan Bual Bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-550-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera, tempat adalah terhad, tertaluk, terma dan syarat. Kota Baru 89.8 FM. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq nak bawakan pertemuan lagi kepada anda menerusi Aspirasi 10.1 dalam rancangan Pesona di Zahra. Anda sedang juga berada sama-sama dengan kita di platform media sosial, di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Jom sama-sama berinteraksi dengan kita dekat situ. Like, komen, share banyak-banyak untuk dapatkan lagi manfaatnya. Okey, kita nak sama-sama terus mengalu-alukan kehadiran tetamu kita yang dah pun bersedia di talian ketika ini bersama lagi dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Jom sama-sama nak dengarkan suara beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz. Saya kali ni punya siaran saya sangat rasa macam tenang-tenang je. Wah. Sebab dekat belakang tu nampak cantik lah Ustaz. Dekat mana ni Ustaz? Saya baru habis pertandingan kuda sejauh 100 km Wow. Dan badan ni memang ni, jadi so kita melintas ke Pulau Redang. Okey, Masya Allah dekat Pulau Redang sekarang ni. Tu dia kan. Walaupun di manalah kita berada kan Ustaz, tapi studio Ustaz yang bergerak-gerak tu sentiasa pancarkan siaran kita ni. Hebatlah Ustaz. Studio di mana-mana studio Ustaz kan. Cewak. Itulah dia orang kata dalam teknologi ni Ustaz, kita manfaat sebaik mungkin kan. Kita boleh teruskan lagi untuk bincang-bincang kebaikan kita. Dalam rancangan Pesona di Zahra pada pagi ini, kita nak sambung lagi Ustaz untuk bincang kita mengenal antara watak-watak ni. Kita masih lagi nak belajar watak orang hati, orang akal, orang mata, orang telinga, semua tu yang kita nak bincang-bincangkan lagi. Jadi kita masih lagi berada dalam tema kita melengkapi antara watak. Ustaz, di awal ni jom kita nak mulakan sedikit bincang-bincang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Alhamdulillah Allah DJ Syafiq. Selesai kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi berbahagia ini diberi kesihatan, sama lagi kita dalam Pesona di Zahra dan kita bincang mengenai the real topic, maknanya tentang kemanusiaan yang bukan sekadar teori, tapi kita boleh aplikasikan apa yang kita panggil sebagai watak-watak manusia ni. Jadi sebagai umum dia, okey, manusia ni umumnya boleh dibagikan kepada 4 watak. Dan 4 ni ada dalam diri kita. Kita cuma nak tahu mana yang dominan. Yang pertama kita panggil MATH. Nah, senang faham, mat, mana kira-kira kat mat kan. M tu akronim untuk mata, A untuk akal, T untuk telinga dan H untuk hati. So M orang mata dia punya komponen terpenting adalah pergerakan, bergerak, action oriented, bergerak. Dan orang akan anggap dia maknanya kelang kabut, nak cepat-cepat. Paling pantang dia menunggu. Masa paling pantang bagi dia kalau lambat-lambat. Yang kedua akal, A, M-A-T-H-A, akal. Akal ni benda adalah objektif. Dia berfikir secara objektif. Orangnya lebih kepada straightforward, hitam atau putih, seolah-olah macam tidak ada warna lain bagi hidup dia tu. Okey. Yang ketiganya adalah T. T adalah orang telinga. Telinga ni, telinga dia adalah maklumat paling penting bagi dia. Dia sangat suka maklumat. Sampai dia panggil information oriented, mana sampai benda-benda tak penting pun dia suka untuk ambil tahu. Okay? Dan H adalah hati, dia inner oriented, dalaman sangat penting bagi dia tu, mood. Dan sebab itu dia dipanggil juga sebagai orang yang selalu mikir orang lain. Dia fikir bagi pihak orang lain dan sebagainya. Okey. Jadi ibu kakak, tuan-tuan muslim-muslimat rahmatullah sekalian kan. Okey. Minggu lepas kita dah bicara mengenai maknanya salah. Macam mana cara kita melihat salah? Maknanya kita tengok orang yang salah, okey, dia ada satu bab. Maknanya orang buat salah kerana jahil, kerana dia tengah memperbaiki diri. Kemudian ada orang buat salah tu adalah orang baik yang tersilap. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah orang baik yang tidak membuat benda betul. Kan? Ada orang yang memang salah sebab dia nak buat salah. Tapi daripada sudut kita melihat orang salah ataupun macam mana keadaan salah itu, kita dah bincang, saya teruskan dulu. Maknanya untuk pagi berbahagia ni, untuk kita faham, ada 5 benda juga. Yang pertamanya,
Yang pertamanya, orang salah memang dia buat salah. Okey? So maksudnya dia buat salah memang sebab salah. Takrifan salah ni agama. Sebab tu dalam Quran Allah sebut fa in tanaza'tum fi syai', kalau kamu bertengkar pada satu benda, farudduhu ila Allah wa Rasul. Baliklah kepada takrifan Allah dan Rasul. Sebab salah betul ataupun salah ni maknanya kita kena tengok takrifan Allah dan Rasul. Dan kemudian kita tengok ada sudut undang-undang yang diimplementasikan kepada dalam sebuah negara tu. Sebab kalau kita tengok hukum Islam selain daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dia dipanggil takzir. Takzir ni adalah pemimpin yang menyusun sesuatu undang-undang itu berdasarkan setempat. Jadi maknanya kita Islam mengiktiraf juga undang-undang maknanya sebuah negara maknanya daripada sudut takzir tu kan. Contoh macam kesalahan jalan raya contohnya kan. Kenapa? Disusun undang-undang tu kerana maknanya orang tu dia pernah berlaku benda-benda disusun untuk lebih keselamatan pada sebuah negara tu kan. Okey, jadi maknanya apakah takrifan baik dan betul? Okey, agama kita boleh tengok, kemudian dari sudut undang-undang sebuah negara tu, kemudian dari sudut uruf ataupun adat setempat. Adat setempat juga kita ambil kira sebagai salah dan betul. Jadi itu antara benda-benda yang kita tengok. Jadi bila orang buat salah, dia kena faham. Kata kita sampai macam baru-baru ni ada konsert kan. Mungkin negara dia tak ada apa-apa benda tu, tapi negara kita sensitif, sudut undang-undang, sudut agama, sudut budaya kita. Sebab kita tidak boleh terima dan dia salah. Dan dia tak boleh nak cakap dia tak salah. Sebab bila dia masuk satu tempat, kata pepatah Melayu, masuk kandang kambing kena ngembek lah. Masuk kandang harimau, maka kena baca lah Fatihah banyak-banyak. Istighfar lah. Yang kau pergi masuk kandang harimau tu buat apa? Ya. Aduh. Mengucap lah banyak-banyak. Betul. Okey. Itu benda yang pertama. Okey, yang kedua. Yang keduanya, maksudnya kenapa satu orang tu dianggap salah ataupun salah? Yang keduanya dianggap salah kerana persepsi manusia. Persepsi ni ini berkaitan antara watak. Okey? Jadi maknanya sebab itu kita tengok kadang-kadang ada bergaduhan rumah tangga, yang keduanya persepsi tu daripada watak-watak kerana watak-watak ni. Contoh, isteri anggap suami ni sekalut lah, cebok lah, nak cepat-cepat lah sebab suami tu orang mata. Kan? Dia bukan nak cepat-cepat tapi diri dia macam tu. Apa kalang kabut sangat ni? Apa takrifan kalang kabut? Apa takrifan kalang kabut tu? Bagi dia biasa. Kan? Contoh macam orang menganggap orang hati itu sebagai orang minda kepoh. Kan? Dia fikir orang lain. Asyik mikir orang je. Asyik sangka-sangka je. Jadi maknanya kita menganggap dia dan kayu ukuran dia sangat nipis sebenarnya. Kayu ukuran dia sangat nipis. Sebab, okey, apa takrifan dia? Kenapa awak sangka saya macam tu? Kita anggap orang telinga, kita kata lambat contohnya kan. Tapi dia bukan lambat, dia memang diri dia sebab nak cek maklumat, dia kena faham dulu, dia fikir apa yang penting dulu. Maknanya, contoh katakanlah, isteri orang telinga, nak pergi pasar, dia memang siapkan dululah benda itulah, benda inilah. Orang akan anggap dia lambat. Orang anggap dia sinis contohnya kan. Apa mulut macam longkang ni kan contohnya. Dia memang ada orang akal, dia cara menyampaikan dia tu kalau dia tidak faham, maknanya apa yang kita bincang ni, dia akan selesa dengan benda dia tu. Maknanya pada dia okey je. Ni maknanya yang keduanya kesilapan tu kerana persepsi manusia. Maknanya dia anggap orang tu salah ke tak salah. Tapi dengan apa yang kita bincang pada hari ni, kita akan lebih lapang dada. Oh, dia orang telinga. Kita jangan anggap dia lambat. Dia memang perlukan maklumat yang betul baru dia boleh bergerak. Oh, dia ni orang mata. Patut pun mana nak cepat-cepat je kan. Dia rasanya kita akan boleh faham benda tu. Sebab tu benda kita belajar sepanjang tahun 2023 dia sangat penting dan bagus untuk kita faham. Yang ketiganya, benda berkaitan salah. Okey, kadang-kadang ada sesuatu salah tu kita dipersalahkan. Dipersalahkan kerana khianat contohnya. Ada orang mengkhianati kita. Kerana fitnah contohnya, dipersalahkan. Kerana kejahilan orang. Kejahilan orang balik kepada apa kita belajar dalam forensik insan ni, ataupun dalam bahasa watak-watak ni. Maknanya kejahilan orang memahami kita tu. Dan maknanya dipersalahkan tu kerana orang maknanya suatu budaya tu yang menganggap okey, maknanya benda ni lah yang betul contohnya kan. Maknanya dinormalisasikan satu benda tu. Jadi maknanya itu benda yang kita kena faham. Jadi dipersalahkan. Pertama salah, yang keduanya dianggap salah, yang ketiga dipersalahkan. Dipersalahkan orang tuduh kita lah. Itu sebab fitnah, sebab kata-kata orang sebagainya. Sebab itu
dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa al-fitnatu na'imatun. Maknanya fitnah tu tidur. Fitnah tu tidur. Kan? La'anallahu man aqidhaha. Allah laknat orang yang mengejutkannya. Mana orang buat fitnah ni, fitnah tu sebenarnya tak ada apa-apa pun, tapi orang tak buat fitnah, orang lain tak boleh bercakap, maka Allah melaknat orang yang mula-mula memfitnah tu. Kan? Dengan sebab itu akan ada orang dipersalahkan nanti, maknanya dengan cara yang tak betul lah. Okay. Yang keempatnya, Ibu akan tuan-tuan sekalian, ada kadang-kadang salah tu bukan dia, tapi dia mengambil tanggungjawab pada kesalahan tu. Contoh, anak dia yang pecahkan pintu tingkap kereta orang, tapi dia yang mengambil tanggungjawab. Tak apalah, saya bayar. Mana dia mengambil tanggungjawab salah. Kadang-kadang salah seorang isteri, suami mengambil tanggungjawab pada benda tu. Tak apalah, ada satu orang kan, dia kata tak apalah, saya minta maaf dengan ini, saya isytiharkan, saya minta maaf, saya keluar dengan kawan baik saya, kawan baik isteri saya, kemudian saya belikan dia telefon. Saya memang minta maaf sangat, saya isytiharkan, walaupun perkara itu berlaku dalam mimpi isteri saya. Tak apalah, saya minta maaf juga. Mimpi isteri dia. Mimpi kan, tapi tetap minta maaf. Allah. Lepas tu pandang isteri. Oh, puas. Lain kali janganlah mimpi bukan. Okey. Mimpi bukan. Tapi saya tengokkan bagus siapa. Dia mengambil, tak apalah, daripada gaduh-gaduh, tak apalah, aku buatlah. Jalan je lah kan. Dia mengambil tanggungjawab salah tu. Okey, dan yang terakhir, yang kelimanya iaitu ada satu orang tu, apa yang kita panggil sebagai dia menebus kesalahan. Menebus kesalahan ni, contohnya kalau dalam Islam benda ni ada, contoh macam isu kafarah. Mana dia buat salah, okay, dan dia bertanggungjawab atas salah tu, maknanya dia menebus kesalahan tu. Contoh, orang yang mengadakan perhubungan dengan suami isteri ketika suami tu haid, suami pula haid, isteri tu haid. Silap. Isteri tu haid. Ataupun isteri tu haid tapi dah bersih tapi belum sempat mandi, maka dia mengadakan perhubungan. Maka sekali perhubungan kena kafarah bagi makan fakir miskin, 10 orang fakir miskin. Yang maknanya dia pun menebus kesalahan tu. Yang maknanya ada orang kadang menebus kesalahan atuk-atuk dia yang mungkin atuk-atuk dia buat, maknanya ataupun kita sebagai orang yang dulu buat kesalahan menyebabkan generasi sekarang ni maknanya menjadi, katakan, jadi kita tembus kesalahan tu. Contoh yang ni ada 5 bentuk kesalahan yang kalau kita perhatikan benda ni wujud di keliling kita, dan separuh daripada dia adalah berkaitan dengan watak-watak. Apabila orang maksudnya salah anggap buat kita, dan apabila orang maksudnya kejahilan, jadi kita dipersalahkan. Jadi tak apa, tapi kita belajar ni, kita faham, dan kita aplikasikan dengan apa yang kita pelajari untuk keharmonian dalam kehidupan kita, insya-Allah. Masya-Allah. Okay, kita berhenti berehat sebentar. Baik Ustaz, insya-Allah kita berehat seketika Ustaz. Kita buka. Ya, betul. Kita buka untuk soalan, mungkin para pendengar ingin bertanya kepada kita, insya-Allah. Baik, insya-Allah Ustaz. Saya seronok tengah dengar ombak dekat belakang tu Ustaz. Allahu akbar, tenang je rasa. Macam ada efek pula kat belakang tu ya Ustaz. Allah. Okey Ustaz. Kita akan berehat seketika dan kita akan bawakan soalan-soalan yang kita dapat di dalam talian WhatsApp dan juga di dalam talian Facebook kita. Dah pun mula ada hantarkan soalan kepada kita. Antaranya yang bertanya kat sini, Ustaz, saya nak tanya, kita pernah dengar orang kata mulut je dia cakap beza atau mulut je jahat tapi hati dia baik. Jadi macam mana pandangan Ustaz? Macam mana kita nak relate dengan orang mata ke, orang hati ke, orang telinga atau orang akal? Bagi yang sedemikian, nanti kita akan bincangkan Ustaz selepas ini. Okay? Kita nak berehat seketika. Baik. Untuk anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM. Teruskan hantarkan soalan pertanyaan anda di talian WhatsApp Konti, juga di dalam platform media sosial di bahagian ruangan komen. Letakkan soalan pertanyaan anda di situ. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Akan terjadi. IKIM, inspirasi Inforia Islami.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan ilmu akidah sehingga akhirnya menjadi umat yang berakidah itu rupanya tunjang kepada bagaimana pembinaan manusia itu. Dan kemudian bukan sekadar pembinaan manusia tetapi pembinaan perpaduan dan keharmonian di kalangan manusia sehingga akhirnya menjadikan tunjang pula untuk ketamadunan dan kehebatan tamadun Islam yang bertahan selama 1000 tahun. Jadi akidah itu bukan satu ilmu yang kita hafal, bukan satu ilmu yang kita petik dari kitab dan kita ambil dalam kitab, tetapi sebuah ilmu yang kita aplikasikan dalam hidup. Dan kerana itulah akidah perlu benar-benar menjadi akidah yang sahihah, akidah yang sebenar, yang akidah ini dia bukan sifatnya dipegang oleh minoriti umat Islam, tetapi dipegang oleh majoriti umat Islam, bukan setahun, bukan 100 tahun, tetapi sejak daripada zaman Nabi sama saja sampailah ke sekarang. Ada orang kata susah nak buat benda baik, nak kena tunggu benda besar dulu ke nak buat benda baik? Sebenarnya tak. Benda baik ni kita buat bermula dengan sekecil-kecil benda. Apa dia? Contohnya, jangan buang sampah di luar kereta. Ya Allah, kadang-kadang bila kita tengok sesuka hati dia nak buang sampah luar kereta. Kalau tempat lain, orang boleh kutip. Tapi kalau tengah jalan, siapa nak kutip? Jadi, sampah kita, tanggungjawab kita. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Fazli Aziz, untuk IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Dan kami kurniakan lagi kepadanya, keluarganya, dengan sekali ganda ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Surah Sad ayat 43. Bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan perkongsian ilmu dan panduan kekeluargaan menerusi rancangan Pesona di Zahra. Orang perempuan macam tu cerewet tak? Tak semestinya. Kalau kita berurusan dengan orang mata, jangan kecil hati. Yang bersiaran setiap hari Isnin jam 10.15 pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Pesona di Zahra hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah kembali bersama saya Syafiq untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Kita masih lagi berada di rancangan Pesona di Zahra membawakan pertemuan kita pada kali ini. Masih lagi bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, di mana kita nak berkongsi lagi perkongsian pada kali ini iaitu berkaitan dengan watak-watak. Kita nak belajar lagi bagaimana kita nak sama-sama memahami antara satu sama lain dan kita nak tahu adakah orang hati, orang akal, orang telinga kan, dan semua itu ada dia punya keadaan dan juga situasinya supaya kita sama-sama boleh faham dan mengenal antara satu sama lain, insyaAllah. Okay? Dan sekarang kita nak teruskan lagi untuk bincang-bincang kita bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang masih lagi berada di talian kita. Okey, Masya Allah Ustaz, ada banyak juga ni Ustaz punya keadaan device dia. Kita cuba dapatkan Ustaz, sebab sekarang ni Ustaz berada di sekitar luar kawasan. Jadi kita cuba juga dapatkan talian Ustaz. Jelas ke Ustaz dengan kita? Jelas. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Okey, baik Ustaz. Awak dengar? Saya dengar Ustaz, Okay, mungkin ada sedikit je, mungkin delay ikut sedikit. Tapi tak apa, masih kita terima audio Ustaz. Kan, kalau ada yang tengah tonton sekarang ni, kita boleh tengok sama-sama Ustaz punya keadaan sana ni. Saya pun rasa macam nak pergi je kat sana, buat siaran kat sana. Boleh ke Ustaz? Kan, teringin kita buat Pesona di Zahra. Lepas tu lompat sini. Itulah Cik. Okey, jom. Kita nak terus dapatkan soalan-soalan Ustaz di dalam talian kita, di Facebook juga di YouTube. Okey, antara soalan yang kita dapat di sini, baik saya cuba keluarkan supaya pendengar-pendengar boleh nampak di sini. Okey, dan boleh sama-sama kita bincang-bincang based on soalan yang kita dapat ini. Baik, soalannya berbunyi, Ustaz, saya nak tanya, kita pernah dengar orang kata mulut je cakap leza atau mulut je jahat, tapi hati dia baik. Jadi macam mana pandangan Ustaz? Macam mana kita nak relatekan dengan orang mata ke, orang hati ke, orang telinga atau orang akal yang sebegini? Bagaimana Ustaz? Mengenai respon dalam komunikasi kan, empat-empat ni berbeza tau. Okey. Orang mata MBTH kita mula MBTH. Orang mata dia ada reaksi spontan. Orang mata dia akan dulu, dulu, dulu kan. Baru dia fikir macam, bang boleh tak? Mana boleh? Dia ada respon spontan Okey. Akal. Orang akal ada respon sinis. Orang
akal di mulut memang sinis. Contoh katakanlah dia cakap isteri dia orang akal. Awak dah masak ke? Telefon awak dah masak ke? Dah. Balik dengan mencekik ke ni itu reaksi orang akal. Okey. Ya. Orang telinga dia ada reaksi khilaf sebab orang telinga ni maklumat kan. Okey, contoh dia katakan dia cakap kat suami dia, cakap kat isteri dia kan, saya tak suka lah macam ni. Tak suka ada 3 benda bang. Tak suka sebab ini, tak suka. Dia boleh elaborate, dia boleh urai, tak suka lagi 3 benda pula. Ada lagi pula pecah-pecahan dia. Orang hati dia ada reaksi berlubang dia panggil. Maksud berlubang dia macam mana? Bayangkan kita ada sebuah kain, ada lubang-lubang. Bila bergaduh dia diam je kan. Lepas 3 hari suami lembut hati dulu, suami menyapa dulu. Awak dah makan? Apa makan? Dah 3 hari tak, maknanya tak tegur saya pada payah awak ni, saya mati ke hidup ke? Maknanya apa yang tembus tu nasib lah. Jadi nak sebut cerita soalan ni, ada orang kata mulut je jahat tapi hati baik. Biasanya orang yang dianggap mulut jahat ni 2. Yang pertama orang mata, yang keduanya orang akal. Sebab orang mata dia ada reaksi spontan dia, orang akal ada reaksi sinis dia. Jadi empat benda ni, MATH ni, mata, akal, telinga, hati, empat-empat ada dekat diri kita. Okey, kita kena tengok kalau orang tu nombor 1 dengan nombor 2 dia apa. Kalau nombor 1 dia mata, yang kedua dia akal, dia ada spontan dan juga sinis. Kalau dia orang telinga, yang kedua dia akal, maknanya dia ada reaksi khilaf dan sinis. Maknanya orang yang tak ada sinis ni, orang yang maknanya telinga ke hati ke, hati ke telinga ke, maksudnya jarang sinis lah. Sebab dia tak ada spontan, dia tidak ada tidak ada sinis. Jadi maknanya itu kebiasaan dia. So kita tengok kalau dia kata mungkin dia hati ke mata, contohnya kan, dia ada spontan dia juga. Jadi maknanya ada kadang-kadang betul orang cakap mulut je jahat. Dia jahat tu sebab kalau sebab watak, sebab itulah. Yang kedua kadang-kadang sebab kebiasaan. Contoh ada setengah-setengah orang yang di setengah negeri kat Malaysia ni, memang cara menyapa tu agak kasar bagi orang yang bukan negeri itu. Itu budaya lah kita sebut. Itu budaya pula. Awak ingat tadi kita kata kenapa orang tu dianggap salah kan? Antaranya sebab pada watak tu, sebab budaya tu kan. Maksudnya budaya tu membentuk dia. Bagi orang ni biasa, orang kampung tu biasa sangat. Jumpa maki-maki dia biasa. Itu dianggap kasih sayang. Gurau-gurau. Bagi orang luar dia akan maki benda tu. Ya, gurau-gurau Allah. Okey, baik Ustaz, kita teruskan lagi dengan soalan berikutnya. Saya cuba keluarkan di dalam platform. Okey, Ustaz boleh nampak ke di sana? Boleh? Okey. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kita nak meletakkan watak yang dianugerahkan itu bukan alasan kita menyalahkan diri kita sendiri. Biarlah watak yang dianugerahkan itu kita tak tergolong dari umat yang dimurkai Allah. Sebab mungkin bila tengok watak tu ada pula kekurangan dekat situ, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Okey, watak ni dia ada negatif, dia ada positif. Okey, kalau kita tengok contoh-contoh tokoh-tokoh yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh tengok Okey, contohnya Abu Lahab. Abu Lahab orang mata. Saya dah study dia punya jalan cerita dia orang mata. Sebab itu dia sehingga pernah dikecam oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana reaksi spontan dia. Kan satu hari kan Nabi kita Muhammad SAW mengumpulkan orang Arab. Kemudian kemudian semua dah kumpul, maka Nabi pun cerita mengenai Islam. Abu Lahab angkat tangan dia. Muhammad, angkat tangan dia macam ni kan. Sebab ini kau mengumpulkan kami ni, dan angkat tangan macam tu. Kemudian Allah turunkan ayat tabat siada abi lahabi wa tab. Maka kecelakaanlah tabat yada di tangan Abu Lahab, dan dia akan kecelakaan bagi dia. Sebab dia ada reaksi spontan. Lepas tu benda-benda berkaitan Abu Lahab dia memang spontan. Okey, kita tengok Fir'aun orang akal. Bila dia diberitahu bahawa akan ada budak yang akan meruntuhkan kerajaan dia, dia nampak objektif terus. Bunuh budak bawah 2 tahun. Sebab kalau budak-budak bawah 2 tahun dia mati semua, maka takkan ada nanti orang tu. Tengoklah, nampak tak baik objektif dia berfikir. Yang ketiga, kita ada belajar mengenai Qarun. Qarun ni orang telinga. Macam mana punya dia berkira negatif side dia. Ketika Nabi Musa suruh bayar zakat, sampai dia cari mana kambing yang paling kurus sekali Lalas dia kata, sayanglah kambing kurus ni. Tengok-tengok ada anjing. Maka dia panah anjing tu. Anjing tu yang konon-kononnya dibuat untuk keluarkan zakat. Sampai akhirnya Allah tenggelam dengan dia. Orang hati ni kita tahu Abu Jahal. Okey, sebab itu kita tengok, walaupun Abu
Abu Jahal ni antara yang menentang Nabi, tapi dia clan. Orang hati kan clan kan. Dia hanya sebenarnya clan dia. Cuma Ammar bin Yasir adalah dia punya kaum dia. Clan dia, saudara mara dia. Dan dia marah Nabi tu sebab Nabi tu macam seolah nak Islamkan kaum dia. Jadi supaya dia tu orang hati berklan begitu. Kan? Jadi kita tengok dia ada positive side, dia negative side. Yang penting ada ilmu. Macam mana bila kita belajar watak-watak tu, kita dah bincang mengenai negatif punya bahagian dan positif punya bahagian, sisi terang dan sisi gelap. Jadi maknanya kita belajar yang ada sisi gelap yang inborn. Maknanya lahir-lahir kita ada benda tu. Itulah ujian kita macam mana memperbaiki diri. Tidak ada satu orang manusia yang sempurna. Bila kita belajar orang mata, kita belajar sisi gelap orang mata, dia boleh jadi jahat macam mana. Orang akal boleh jadi jahat macam mana. Orang telinga boleh jadi jahat macam mana. Orang hati boleh jadi jahat macam mana. Jadi maknanya bila kita belajar, kita kena elakkanlah. Jangan jadi macam tu. Satunya orang mata, dia ada rasa spontan. Spontan tu sampai kadang-kadang tak kira perasaan orang lain. Orang akal, sinis. Tak fikir pasal orang lain. Jadi bila kita faham benda tu, aku ni ada sinis. Kita pun berjaga dalam bercakap kita tu. Selain itu kita belajar mengenai orang kalau stres dia akan keluar watak 4. Kita kena belajar juga. Sebab watak 4 tu memang real tau. Sebab tu kita kena cari nombor 1, 2, 3, 4. Ketika stres, watak 4 akan keluar. Saya banyak maknanya beribu kes yang saya selesaikan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya perhatikan watak 4 kalau mata sangat bahaya. Ya. Sebab watak 4 ni bukan watak yang kita boleh kontrol tau. Bila mata dia akan main buat aja. Dia orang yang bagus. Ada satu kes di sebuah negeri kat Malaysia ni. Dia temankan saudara dia dekat mahkamah syariah. Orang bagus, orang masjid, orang baik, orang yang memang lembut. Bergaduh watak 4 mata. Ambil pisau, maknanya ditikam orang tu dekat mahkamah syariah. Maksudnya benda-benda boleh kita belajar macam mana orang watak 4 yang bila tak terkontrol, tak terkawal, maka boleh memudaratkan dan boleh jadikan kita ke sisi gelap atau negative side. Ini benda kita belajar watak-watak ni dan benda ni real. Dia bukan teori semata-mata. Maknanya bila kita perhatikan, kita study, benda ni real. Sebab itu alhamdulillah kita boleh kongsikan. Cuba faham betul-betul apa yang kita pelajari ni dan cuba aplikasikan, cuba perhatikan dan cuba belajar. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita insya-Allah. Amin, insya-Allah. Itu dia kan, kalau terlebih terkurang itu kita rasa ia akan dapat memberikan kita lebih faham dan lebih mengenal antara satu sama lain dan kita lebih dapat explore lagi kan Ustaz watak-watak tersebut. Kan Ustaz? Okey, kita nak berehat seketika Ustaz. Ada lagi 2 soalan penting yang kita nak jawab di sini. Ada yang bertanya juga Ustaz, bagaimana cara berhadapan dengan orang narsistik. Betul Ustaz seperti saya? Narsistik? Betul, narsistik. Betul. Nanti kita bincangkan selepas ni Ustaz. InsyaAllah kita nak berehat seketika kan Ustaz. Okey. Dan kekal berada di setiap platform media sosial kita untuk anda. Jangan ke mana-mana sebab kita akan bincang lebih banyak lagi selepas ini. Dan kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio sentiasa memberi anda lagu-lagu yang terbaik. Pastinya dia tahu segalanya, sudah sedunia ini fana, ku terlekat selalu hidup matiku mengharap kebahagiaan. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sultan Muhammad Al-Fatih. Apabila Muhammad Al-Fatih bersedia untuk memulakan pengajian, ayandanya Sultan Murad II memilih beberapa orang guru yang tiba di Edirne atau Adrianopolis untuk mengajar putranya. Sultan Murad II memastikan bahawa putranya Muhammad Al-Fatih menghafaz Al-Quran sebelum mencapai usia 8 tahun. Sultan Murad II seterusnya memilih guru-guru yang amat berwibawa untuk mendidik putranya itu. Antara mereka termasuklah At-Taftazani, Alauddin At-Tusi, Al-Qirmi, Syekh Ahmad ibn Ismail Al-Qurani, Syekh Sirajuddin Al-Halabi, Syekh Ibn At-Tamjid dan yang paling utama Syekh Syamsuddin. Muhammad Al-Fatih juga memperoleh ilmu daripada guru-gurunya yang lain yang mengajar ilmu matematik, geografi, astronomi dan sejarah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
إن لله تعالى عبادا اختصهم بحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك هم الآمنون من عذاب الله. Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai hamba-hamba yang mengkhususkan mereka untuk menunaikan keperluan hajat manusia. Mereka bersegera kepada golongan ini untuk meminta bantuan. Mereka itulah golongan yang aman dan terlepas daripada azab Allah. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah anda masih lagi bersama saya Syafiq untuk pertemuan di Aspirasi 10.1 dan kita masih lagi berada di rancangan Pesona di Zahra bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Jom nak teruskan lagi Ustaz, kita nak belajar mengenal watak-watak dan kita nak sambung lagi dengan soalan-soalan yang kita dapat. Ada yang bertanya di sini Ustaz, bagaimana nak berhadapan dengan orang narsistik Ustaz? Bagaimana? Okey, sebelum saya jawab soalan ni, tadi kita ada bicara mengenai isu Tamak Al-Fatih betul. Okey, jom kita study sikit dan saya bagi idea terus. Nanti baca latar belakang Sultan Al-Fatih, kita akan nampak benda tu. Sultan Al-Fatih adalah orang hati Okey. Orang hati dan salah satu pemimpin orang hati. Sebab itu kita tengok macam mana dia mudah untuk memaafkan. Dia masuk Konstantinopel, dia maafkan semua. Maksudnya orang-orang yang pernah menentang dan sebagainya kan. Naturally orang hati dia mudah begitu. Okey, Sultan Murad bapak dia, ayah dia. Sultan Murad orang mata. Dia memang reaksi spontan dia ada. Dia pernah bagi kerajaan pada Sultan Al-Fatih ketika Muhammad Al-Fatih, Sultan Al-Fatih umur 12 tahun Kemudian menteri-menteri semua jumpa dia pergi beruzlah. Menteri-menteri jumpa dia balik kata, tuanku, minta maaf tuanku. Maksudnya Fatih ni Muhammad ni dia dia spoil lah masa nak senang faham kan. Dia datang balik, dia ambil macam tu je. Sultan Murad. Okey. Itu memang menarik kalau baca. Okey. Kita balik pada soalan mengenai narsistik. Apa tu narsistik? Narsistik ni kalau kita nak bahasa mudah faham, orang yang bongkak lah, orang sombong kan. Orang bongkak yang melampau tau. Maksudnya dia anggap dia je betul, orang lain semua salah. Maknanya apa benda semua orang lain punya hal, maknanya dia saja kepentingan diri dia semata-mata. Okey. Jadi orang narsistik ni kalau kita tengok mana-mana orang, kita dengar sini mana-mana orang yang watak hati adalah nombor 4, maka orang itu boleh mudah jadi narsistik. Sebab tu kalau kita tengok orang yang kita perhati susunan tu kita dapat mana-mana orang watak 4 lah watak hati, dia mudah jatuh narsistik. So hati-hati bagi kalau kita faham bahawa kita orang nombor 4 hati kan, kena bentuk maknanya explore watak hati itu, ataupun kita bincang pada tahun lepas maknanya emosi hijau. Dari kan emosi ada merah, biru, kuning, hijau kan. Mana emosi hijau, emosi berkasih sayang. Nanti kita akan bincang juga emosi itu balik Maknanya kena bentuk benda tu. Kalau tak memang boleh jadi narsistik. Okey, soalan dia. Habis tu kalau orang mahati, adakah orang hati tak boleh jadi narsistik? Kalau kita kata mana-mana orang yang watak 4 dia hati kan. Okey. Orang hati kalau dia jadi negatif, okey, ingat tak? Orang hati ni kalau dia positif dia akan fikir orang. Okey. Kalau dia negatif dia akan fikir diri dia sendiri. Contoh kalau dia kata dia fikir negatif kan, dia kata dia ni senyum-senyum ni kan. Orang hati kalau dia fikir negatif dia akan fikir diri dia. Contoh dia kata orang kan, dia ni senyum-senyum ni nak mengurat aku ke? Maka dia akan bina dinding, dia akan fikir diri dia. Jadi mana-mana orang mata, orang akal, orang telinga, kalau watak 4 hati dia mudah jatuh narsistik, ataupun orang hati yang start fikir negatif. Sebab orang hati ni dia fikir bagi pihak orang. Dia fikir bagi pihak orang. Orang ni apa orang ni apa kalau dia fikir positif dia fikir orang. Dia fikir negatif dia akan fikir diri dia. Itu macam mana satu orang boleh jatuh narsistik. Saya pernah berada dalam study mengenai disorder narsistik ni. Narsistik ni dikira sebagai disorder tau dalam DSM-5. Maknanya sakit mental tau. Salah satu daripada sakit mental. Okey. Wallahualam. Allah. Kita cuba faham di situ, kita cuba perbetulkan lagi Ustaz kan, insya-Allah dengan watak-watak yang kita rasa perlu lagi kita perhebatkan lagi di situ insya-Allah. Okey.
Okey Ustaz, lagi soalan yang terakhir di sini kita dapat. Okey. Ustaz, bagaimana boleh kita mengenal pasti watak seseorang melalui pendekatan auditory, visual dan kinestetik Ustaz? Bagaimana? Okey, istilah auditory, visual dan kinestetik ini adalah istilah daripada teori NLP. Jadi siapa yang pengamal NLP di luar, maka istilah untuk pembahagian manusia itu dibagi pada auditory, visual dan kinestetik. Auditory ni maknanya orang yang sistem pembelajaran dia ataupun cara dia dapat clarity maknanya kefahaman tu dengan cara dia melihat. Auditory ni dengan cara mendengar. Visual ni dengan cara melihat. Dengan melihat tu dia mudah faham. So masa kalau orang yang secara visual visual tu dia kena dilukis baru dia faham. Kinestetik ni dengan cara dia hatilah memahami. Itu how your brain get clarity. Maksudnya macam dia dapat clarity. Baki kalau siapa yang nak bicara mengenai auditory, visual dan kinestetik tu boleh cari instructor ataupun trainer bahagian NLP kita panggil. Jadi maknanya bagi kita teori Imam Ghazali potensi insan maknanya umumnya manusia lebih kepada 4 tadi, mata, akal, hati dan juga telinga. So maksudnya ini antara bagus juga kita belajar sistem-sistem yang lain supaya kita boleh nampak maksudnya begini kajian tentang kemanusiaan tu jadi sebab manusia ni memang dalam Quran Allah sebut surah Al-Hujurat kita kena kenal sampai akhir hayat kita li ta'arafu. Allah jadikan manusia tu kita kenal. Jadi banyak sistem yang boleh kita kenal manusia. Janji kita belajar. Jangan sampai tak belajar, akhirnya kita tak mengenal manusia tu. Dan bila kita kenal, kita boleh mewujudkan situasi dan juga hubungan yang positif dalam hubungan sama manusia. Wallahu a'lam. Okey, itu dia Ustaz. Jelas apa yang kita dapat faham di situ dan moga-moga kita dapat jadikan sebagai satu panduan yang terbaik dalam kita mengenal antara satu sama lain. Kalau jumpa seseorang itu, dah tahu dah orang ni orang akal, macam mana nak tackle dia. Dah tahu dah orang ni orang mata, nak ambil hati dia macam mana, dah tahu dah. Ustaz, di hujung ni mungkin sedikit kesimpulan, kata-kata pesanan dan doa dari Ustaz, silakan. Jadi buat kakak, tuan-tuan muslimin muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Dan sebagai kesimpulan dia, macam mana anjuran daripada surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayuhan nas, wahai manusia, kami jadikan kamu lelaki, perempuan, berkabilah-kabilah li ta'arafu, untuk kamu saling kenal. So kita kena kenal sampai akhir hayat kita. Kita kena kenal sebab ilmu kemanusiaan ni makin kita belajar, makin kita menerokai banyak benda. Dan maknanya dalam perkongsian kita mengenai watak-watak ni, ibu kakak yang ikuti tiap-tiap minggu kita punya perkongsian, jangan habis sebagai mendengar halwa telinga. Praktis terus. Duduk dekat kenduri kahwin, duduk dekat kedai makan, cuba perhati, belajar, mata tu belajar melihat. Bagi pengalaman saya, bila kita mula dalam 500 orang, kita mula mahir. Start mula mahir 500 orang 500 orang tu tak ramai tau. Mak bapak kita punya ipar dua pun mungkin dah 50 orang dah. Pejabat kita mungkin lagi 50 orang. 400 orang lagi carilah orang. Dan kita boleh tengok dia merentak Cina, India, Kadazan, Melayu, Bangla, Arab, sama je. Jadi kita boleh belajar untuk tengok. Dan bila kita belajar, ilmu kena praktis. Siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, Allah akan kurniakan kepadanya apa yang dia tak tahu. InsyaAllah kita akhiri dengan doa, insyaAllah. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tashba'. Amin da'a ila yusma'u na'udzuka min ha'ula arba' wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ini dan insya-Allah semoga dapat kita kembangkan lagi, perhebatkan lagi, mengenal kita antara watak ini Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ada yang bertanya Ustaz, tak pergi menyelam ke Ustaz dekat dalam kat Pulau Redang tu Ustaz? Sebab ada yang teringin nak pergi menyelam katanya. InsyaAllah InsyaAllah Ustaz, semoga diberikan kemudahan di sana Ustaz dan jaga diri baik-baik Ustaz. Semoga Allah memudahkan urusan Ustaz, insyaAllah. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang terus ikuti Bola Bicara menerusi rancangan kita pada kali ini. Kita nak sama-sama dapatkan lagi perkongsian anda juga yang boleh ikuti kita di setiap platform media sosial dan juga di dalam talian kita boleh tonton semula, dapatkan lagi perkongsian ini. InsyaAllah semoga kita terus dapat ilmu dan kita faham memahami antara satu sama lain. Dan teruskan bersama rancangan Pesona di Zahra di setiap hari juga waktu yang sama menerusi rancangan ini. Dan jangan ke mana-mana sebab banyak lagi perkongsian selepas ni. Kekal di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Miri 104.0 FM. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Dinda, oh Dinda. Siapa Dinda tu? Betul ke awak tak tahu ni? Main dengar ni. Assalamualaikum. Boleh saya bantu? Saya Dinda dari Radio IKIM. Ramai yang telah beriklan dengan kami. Tak percaya? Jom masuk ke gerbang periklanan kami. Nama saya Kamarul Azhar bin Hashim dan saya daripada Kausa Wealth Management Sdn Bhd. IKIM sebagai satu platform halal yang mana memberikan peluang bagi pemilik-pemilik perniagaan yang berstatus halal untuk pamerkan ataupun advertise produk mereka di platform ini. Dan pakej-pakej yang ditawarkan adalah pakej yang sangat menarik sekali. Anda teraja. Saya Khairi Azam Memor Rashid ataupun lebih dikenali sebagai Khairi Rashid. Target audiens untuk pendengar IKIM, kuasa membelinya lebih kuat. Mereka lebih meyakini sebab IKIM adalah radio nombor 1 Islamik di Malaysia. Sebentar, pinjamkan masa anda sedikit lagi. Sebagai pelanggan, saya rasa pihak IKIM sendiri memang menyediakan staf-staf yang sangat baik, fast respon dan servis yang mereka berikan juga pun sangat terbaik. Okey, tahniah IKIM. Pastikan anda terus bersama kami di Radio IKIM dan hubungi pegawai pemasaran kami 0126869236 atau 0173452564. Jadikan Radio IKIM platform pemasaran anda. Inspirasi Inforia Islami.